Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Baharim Sukari dalam Bicara Niaga, sebuah program Bual Bicara Tanah Air. Pada kali ini kita bersama dengan seorang usahawan dan juga penternak lembu yang berpengalaman luas. Dan beliau hari ini bersama dengan saya. Selamat datang diucapkan kepada Tuan Bujang Nasir. Terima kasih. Okey, boleh Tuan Bujang perkenalkan siapa sebenarnya Tuan Bujang dan apakah aktiviti perniagaan yang dijalankan? Terima kasih. Terima sekali saya ucapkan terima kasih kepada penjara kita. Saya Bujang bin Muhammad Nasir daripada Bangi, Selangor. Dari syarikat menternakan saya Berjaya Teguh Ternak Enterprise. Alhamdulillah, kita dah berkecimpung sekitar 20-an tahun dalam bidang peternakan lembu. Wow, begitu hebat dengan pengalaman lebih 20 tahun sudah pasti pengalaman beliau sangat hebat dan boleh dikongsikan kepada anda semua. Jadi Tuan Bujang, bagaimana Tuan Bujang memulakan penternakan lembu dan berapakah modal yang diperlukan pada awal? Okey, terima kasih. Dia modal awal ni yang paling utama, yang paling penting. Seelok-eloknya kita ambil contoh daripada modal berbayar 100,000. Daripada modal berbayar 100,000, 20% daripada modal berbayar tu kita perlukan buat kandang dan segala peralatan di kandang. Ingat 20% daripada modal berbayar. 10% untuk penyediaan makanan seperti pellet dan sebagainya. Dan 70% untuk membeli lembu hidup untuk diternak atau untuk digemukkan. Jadi saya suka mengingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, permulaan inilah untuk permulaan lembu feedlot, ternakan lembu feedlot. Berdasarkan pengalaman saya lah. Saya nak tanya Tuan Bujang. Yes, sir. Daripada permulaan penternakan itu sehingga saat-saat kita mendapatkan hasil, iaitu tempoh matang, berapa lama diperlukan dan juga apakah proses-proses utama yang perlu dijalankan dalam peternakan feedlot ini? Baik. Jadi tempoh permulaan untuk lembu feedlot. Feedlot ni maksudnya ternakan di dalam kandang, mana dia memang digemukkan di dalam kandang. Masa yang kita perlukan biasanya 3 bulan dan 100 hari. Mana selepas 100 hari, lembu tu boleh disembelih ataupun dijual hidup, sama ada untuk pasaran tempatan atau untuk akikah, untuk korban. Jadi mana tempoh tu dah cukup kegemukkan lembu untuk disembelih ataupun dijual. Okey, Tuan Bujang, saya ingin bertanya kepada Tuan, daripada proses itu tadi sudah pasti Tuan menghadapi cabaran-cabaran dalam apa juga perniagaan pun memang ada cabaran. Jadi apakah cabaran-cabaran yang utama dalam peternakan lembu ataupun feedlot ini, dan bagaimana untuk mengatasi, terutamanya dari segi kos pemakanan yang tinggi, kos pengurusan ataupun kos operasi yang tinggi? Betul. Jadi tentang kos makanan ni, mula-mula kita dah tanam napier, rumput napier untuk fiber, sebagai fiber. Dan kita dah allocate tadi 10% untuk dia punya dedak atau makanan protein, daripada makanan tambahan. Jadi daripada yang kita penyediaan yang sedia ada, kita akan buat sukatan untuk berapa ekor lembu yang kita ternak. Jadi kita dah asingkan 70% untuk pembelian lembu. Biasanya lembu tu sekitar harga 2,000 ke atas, kita 2,000 lebih untuk permulaan penternakan. Jadi kita akan mula bagi sukatan makanan mengikut tempoh 3 bulan. Jadi penyediaan dan bagi makan tu dia akan ditimbang berat setiap hari. Setiap hari
kita akan tengok kenaikan lembu tu sekurang-kurang mesti ada 1 kilo sehari. Dia cabaran utama yang paling penting kita kena ingat, bila kita dah masuk lembu tu, kita mesti rawat atau injek ubat untuk parasit-parasit dan ubat vitamin untuk penggalakkan makanan. Cabaran dia, setiap lembu tu walaupun kita beri sukatan yang sama, tetapi kegemukan dia tidak sama. Jadi dari perulangan kita akan belajar, kita akan tengok bagaimana dia punya hasil. Apa permasalahan semasa dia. Sebab permasalahan semasa tu setiap keadaan tidak sama. Terutama sekali kadang-kadang dari segi rawatan tu dia belum pulih. Jadi walaupun dia makan jumlah yang sama, tapi dia masih tak dapat berat kenaikan yang sama. Jadi itu kena beri perhatian. Okey, kalau kita lihat tadi Tuan Bujang ada menyatakan bahawa modal permulaan adalah 100,000. Jadi kalau modal permulaan 100,000 tu dibagikan kepada 20% kepada pembinaan kandang dan selebihnya tu mungkin kita nak membeli stok lembu. So kalau 100,000 tu berapa ekor lembukah yang boleh diternak pada waktu tersebut? Kita dah allocate pada situ 70%, mana RM70,000. RM70,000. Jadi lembu seekor sekarang biasanya dah cerai susu ni untuk difilot. Dia berumur sekitar 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 3 bulan. Dan dengan harga sekitar 2,500 ekor. Daripada 70,000 itu kita akan dapat sekitar 20 hingga 20 lebih ekor lembu. Bergantung pada besar dan berat dan harga. Jadi dengan stok makanan yang sedia ada tu, pastikan kita dapat formulakan dia makan setiap hari dan dia dapat kenaikan 1 kilo dalam sehari. Bermakna kalau kita 3 bulan, pastikan dia dapat 90 kilo pertambahan berat. Contoh pada kita masuk tu berat lembu tu sekitar 200 kilo, bermakna semasa tempoh tamat penggemukan, dia mesti mencecah 290 kilo berat hidup. Baiklah. Jadi soalan seterusnya, Tuan, bagaimana kaedah ataupun cara pemasaran produk-produk keluaran ataupun produk-produk ternakan yang dijalankan oleh syarikat, Tuan? Baik. Mula kita pergi tentang penjualan hidup. Biasanya penjualan hidup ni kita akan jual pada pelanggan-pelanggan yang untuk buat akikah ataupun untuk buat korban. Kalau mengikut harga hidup sekarang, harga lembu hidup, kita berada dalam harga 15 hingga 16 ringgit sekilo pasaran semasa. Jadi kalau berat lembu tu 290 kilo, mana kita darab dengan 15 ataupun 16 ringgit. Itulah hasil ataupun jumlah untuk seekor lembu. Nilai harga untuk seekor lembu. Okey, Tuan Bujang ya. Selain daripada penjualan daging dan juga stok hidup, so apakah lagi perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan kepada orang ramai tentang penternakan lembu, Tuan Bujang? Belakang lembu ni memang kita akan boleh tawarkan perkhidmatan konsultan. Macam mana nak set up, macam mana nak jual daging dan sebagainya, dan macam mana nak merawat. Anda kata lembu sakit dan sebagainya, segi ubat-ubatan. Jadi semua yang berkaitan tentang lembu lah kita boleh apa saja permasalahan-permasalahan semasa kita boleh memberi perkhidmatan. Tuan Bujang, apakah harapan ataupun wawasan Tuan Bujang di masa hadapan? Memandangkan harga-harga lembu import sekarang terlalu tinggi dan mahal, jadi kita rasa menambahkan pembiakan dari masa ke semasa supaya bekalan kita semakin banyak. Maknanya kita tak perlu nak bergantung lagi kepada lembu-lembu ataupun daging import. InsyaAllah satu masa. Okey, dan seterusnya mungkin penonton di luar sana ingin tahu bagaimana untuk menghubungi Tuan Bujang. Mungkin mereka ingin belajar dan sebagainya. Sebab kalau kita tengok pengalaman yang begitu luas, selama 20 tahun lebih, sudah pasti adalah eloknya jika dikongsikan kepada terutamanya kepada penternak baru ni. Bagaimana untuk menghubungi?
Jadi jika siapa ada kemusykilan apa-apa saja berkaitan lembu, boleh terus menghubungi saya pada talian nombor 019 279 6047. Jadi saya akan terus memberi sedikit info bagaimana untuk meneruskan apa-apa saja aktiviti berkaitan lembu. Okey, baiklah. Bagi penonton-penonton di luar sana yang ingin menghubungi Tuan Bujang, bolehlah menghubungi di nombor yang tertera di bawah ini. Dan okey, kita dah sampai penghujung. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Bujang kerana sudi bersama kami di rancangan Bicara Niaga kali ini. Okey, itu saja paparan pada minggu ini dalam rancangan Bicara Niaga bersama seorang penternak yang hebat, berpengalaman lebih 20 tahun. Semoga pengalaman beliau ini menjadi inspirasi dan aspirasi kepada orang ramai dalam penternakan, terutamanya penternakan lembu, dalam menyediakan permintaan di negara kita. Semoga kita berjumpa lagi di lain rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.